Akram dan Khairul Anwar berbincang tentang plan B, iaitu menggantikan Farisha dengan Syida. Namun kedua-duanya amat berbeza. Lagipun tubuh Farisha telah pun ditanam dengan microchip yang membolehkannya berkomunikasi dengan Kar. Kar menggunakan teknologi ini sebagai satu kaedah telepati untuk berhubung dengan Farisha. Pada jam 5.30 petang, mereka akan melawat Farisha di hospital. Syida pula pulang ke rumah dan cuba mencari sebarang bukti tentang penyakit Farisha, tetapi gagal. Namun Syida terjumpa satu bukti yang mengatakan bahawa Farisha ialah anak angkat. Apabila Syida dan Rosman melawat Farisha, dia sangat lemah dan terdapat satu benjolan kecil di belakang tengkuknya. Tetapi Farisha menyatakan itu tidak apa-apa. Farisha terlena lagi. Beberapa minit kemudian, Farid dan Amin datang ke katil Farisha menggunakan peranti untuk mendapatkan maklumat yang sebelum ini gagal kerana ruang fikiran Farisha dilindungi oleh wall. Tetapi kali ini mereka berjaya kerana wall lemah apabila Farisha lemah. Pula mencari maklumat pada badan Farisha menggunakan alat sepanjang 6 cm. Akram mendapati bahawa alat itu bertukar menjadi warna merah yang menunjukkan tahap kesihatan Farisha tidak memuaskan. Farisha terus lena kerana Azra'i meminta doktor memberinya ubat tidur. Azra'i juga membohongi doktor bahawa microchip di dalam badan Farisha yang kelihatan di CT scan itu adalah dalam pengetahuan Farisha. Yang dia sendiri juga sukarela menjadi satu uji kaji untuk sebuah universiti. Perkara itu juga adalah amanah ibu bapanya supaya semua microchip itu mesti kekal dalam tubuh Farisha dan dia mesti berkhidmat di soft lab apabila diperlukan. Tengah malam itu, Dr. Maxi menyarankan bahawa Syida akan menggantikan tempat Farisha. Pada pagi itu, sedang Syida membaca satu laporan tentang seorang penyelidik bernama Medina di Arkib. Dia diminta oleh Alia pergi ke Makmal B. Satu pembedahan untuk menanam microchip telah dilakukan ke atasnya. Dia tidak diberitahu pada petang itu selepas sedar. Apa yang dilakukan ke atas Farisha dilakukan pula ke atas Syida. Kali ini tindak balasnya lebih teruk lagi, tetapi Dr. Maxi berdegil dan hanya memberhentikan uji kaji ini selepas 5 minit. Ini akan merosakkan otak seseorang dalam masa yang sama. Farisha dalam tidak sedar dapat berkomunikasi dengan seseorang yang menyebut dirinya sebagai mumi. Di suatu tempat yang lain pula, Farid dan Amin berasa amat hairan dan dapat melihat keajaiban teknologi kerana perempuan tua yang menyuruh mereka mengekori dan berbuat sesuatu ke atas Farisha menjerit gembira dan mengatakan dia berjaya menghubungi anaknya Farisha dan dia mengaku dirinya lebih hebat dari lelaki itu. Farid menyanggah perbuatan perempuan tua itu kerana sanggup melakukan uji kaji ke atas anaknya sendiri. Dia tidak peduli. Apa yang dia mahu adalah ingin membuktikan siapa yang benar dan yang lebih hebat daripada lelaki itu. Manakala Syida tetap murung berada di bilik Farisha dan tidak pulang ke rumah malam tadi. Akram gagal menerobos mindanya dan mungkin dia juga telah menerima microchip wall atau kesilapan Dr. Maxi yang tetap meneruskan uji kajinya ke atas Syida. Syida tidak mahu bercakap, makan atau minum, malah menjadi garang seperti kucing liar yang ketakutan. Antara nilai-nilai yang terdapat di dalam bab 9 dan 10. Yang pertama, nilai kerjasama. Akram, Dr. Maxi dan Khairul Anwar bekerjasama erat untuk membincangkan jalan keluar bagi menyelamatkan Dinara daripada kemusnahan, khususnya melalui plan B. Yang kedua, nilai simpati. Akram menunjukkan simpati terhadap Syida yang bakal menanggung risiko menjadi bahan uji kaji menggantikan Farisha. Yang